Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun iaitu surah yang ke-23, juzuk yang ke-28. Surah 23, juzuk 28. Sambungan kita ayat 23. Ayat 23. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 715. 715. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. Balik pada ayat kita. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Tengok nota di bawah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan berbagai-bagai jenis nikmatnya, dalam ayat yang lepas kita sudah tengok berbagai nikmat dari langit sampai ke bumi, dari atas bumi sampai ke dalam bumi, kan? Nikmat airnya,
nikmat hayawannya, nikmat matahari, bulan, bintangnya, dan tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, wahdaniyah, qudrah, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal rasul-rasulnya dan kaum masing-masing. Jadi dalam surah ini, surah Al-Mu'minun ini akan diterangkan 5 episod kisah para anbiya, beberapa orang nabi. Ada 5 kisah. Bermula dengan kisah kita inilah, kisah Nabi Nuh AS. Diterangkan perihal rasul-rasulnya dan kaum masing-masing yang terpaksa dihadapinya dengan kerenah berbagai-bagai. Ada rasul yang tak banyak kerenah dengan kaum dia. Ada rasul daripada awal hari sampai ke sudah berdepan dengan kaumnya. Dan kita lihat pelbagai kisah dalam Quran. Bila kita ta'ammun, bila kita perhatikan, maka kita akan dapat ibrah, pengajaran yang besar. Serta diterangkan bahawa ramai di antara kaum-kaum itu yang tidak bersyukur akan nikmat-nikmatnya yang tersebut. Dan menyembah benda-benda yang lain, serta mendustakan rasul-rasulnya. Sembah kayu, batu, macam-macam sembahan. Lalu mereka ditimpakan dengan berbagai-bagai azab di dunia, selain daripada azab di akhirat kelak yang menanti. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, itu penjelasan tentang ayat yang kita baca ini. Dia panggil munasabatu al-ayah. Mana dalam ayat yang lepas kita telah bincang tentang dalailut tauhid, kemudian diikuti dengan al-qasas, dengan cerita, hikayat yang benar, yang sahih, untuk kita jadikan garis panduan, tasliyah, penenang, motivasi untuk kita sabar bahawa bukan kita je umat yang berhadapan dengan kaum yang kafir, yang zalim, yang keras kepala, yang tak mau ikut arahan. Tapi nabi-nabi yang terdahulu juga telah melalui cerita yang sama. Inilah dia panggil cara adat, kama huwa al-adatu fi sairil Quran, sebagaimana menjadi kebiasaan dalam kisah Al-Quran. Allah mula dengan dalil-dalil keesaan, kekuasaan, kemudian dibawa kisah-kisah untuk dijadikan pengajaran dan ibrah. Dan dalam ayat yang lepas juga Allah SWT telah menceritakan kepada kita tentang kejadian, peringkat kejadian manusia. Peringkat kejadian manusia. Dan perkara-perkara yang menjadi nikmat yang Allah anugerahkan sebagai sebab bagi kehidupan manusia. Manusia nak guna apa? Nak guna oksigen, udara, Allah sediakan. Nak guna tempat tinggal, diberinya tempat tinggal. Nak guna pakaian, diberinya. Nak guna makanan dan kenderaan, ada semua. Maka Allah SWT juga tunjuk pada kita bagaimana puak-puak kafir Quraisy kena fikir umat yang terdahulu ada yang binasa dengan sebab menderhakai, dan ada yang selamat dengan sebab mengikut ajaran Nabi mereka. Jadi Alhamdulillah, Allah SWT bawa kepada kita dalam ayat ini, dalam surah ini, bermula dengan kisah Nabi Nuh. Sebab apa? Kan dalam ayat yang lepas, tuan-tuan perhati balik,
Tengok dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin. Kami dah jadikan manusia daripada pati tanah. Kata di para ulama, itu menunjukkan manusia yang pertama, Adam. Kemudian setelah berlaku taufan, maka dia panggil Abul Bashar Ats-Tsani, bapa pembiakan manusia yang kedua, mari daripada Nabi Nuh. Dan melalui beberapa orang yang berada di atas bahtera Nabi Nuh. Maka munasabah, setelah cerita Adam, dibawa kepada kita kisah Nabi Nuh alaihi salam. Untuk rekod para pelajar, tanda sikit. Dalam ayat yang kita baca ini 23 sampai 30, ringkas je cerita Nabi Nuh. Adapun pendetailan cerita lebih panjang telah pun Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, dan telah pun kita baca dalam beberapa siri yang lalu. Tuan-tuan para pelajar boleh rujuk balik kepada tafsir kita kepada surah Hud alaihi salam. Jadi di sini Allah Ta'ala ringkaskan, kita pun ringkaslah. Sebab Al-Quran ini cerita dia bersambung. Dalam surah ini disebut sini, dalam surah ini disebut ini. Dan untuk maklumat para pelajar juga, ini dia panggil ilmu tadabbur. Bila kita perhatikan kepada qasas Quran ni, kisah-kisah dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut contoh. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, banyak menceritakan tentang ibu Musa. Daripada awal lagi, ketakutan mak dia. Takut Musa belum lahir lagi. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak sebut cerita ayah Nabi Musa. Kenapa? Bila kita buka kisah Nabi Yusuf AS, kita tak jumpa pula cerita ibu Nabi Yusuf. Yang kita cerita banyak cerita Yaqub, daripada kehilangan anak, ditipu oleh anak dia dengan bawa baju yang tak cari tapi ada darah. Mana kisah ibu Nabi Yusuf? Tidak diceritakan. Ada kisah tak sebut tentang family, keluarga, tapi dia lebih kepada pertempuran, lebih daripada perjuangan contohnya. Dan ada kisah yang panjang, ada yang pendek. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dia panggil hikmah Allah SWT supaya kita berfikir. Ada Nabi yang nampak kuat berlawan, ada yang tak cerita tentang perlawanan. Macam kisah Nabi Ayub AS. Dia banyak kepada cerita sakit, kesabaran, dan lain-lain lagi lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan para pelajar sekalian, kita buka minda sedikit tentang kisah dalam Quran. Baik, kita masuk pada kisah kita dulu. Dikatakan bahawa yang duduk dalam bahtera Nabi Nuh itu berapa orang? Sebagaimana yang disebut oleh sebahagian ulama tafsir, dia kata Samanuna, ada lebih kurang 80 orang di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Bahtera Nabi Nuh alaihissalam ada 80 ataupun sekitar itulah, tidaklah ramai sangat kan. Dia pun buat kapal, bukannya kapal besar macam kapal pelancongan yang boleh naik beribu orang itu, tak. Baiklah, saya balik semula kepada ayat kita. Itu muqaddimah yang tak boleh kita nak lalu begitu saja, sebab dia banyak ibrah, banyak pengajaran. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. Nabi Nuh alaihissalam telah dihantar kepada kaumnya.
untuk menyelamatkan mereka daripada tak tahu nak ke mana. Kan? Kemudian berlaku syirik. Maka Nabi Nuh menyelamatkan mereka sekali lagi daripada kesyirikan. Punca syirik itu apa? Sebagaimana telah kita bincang dalam siri-siri yang lalu, Al-Imam Ibnu Kathir menukilkan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, punca berlaku syirik zaman Nabi Nuh al-ghulu fi hubbis salihin, melampau dalam mengasihi orang soleh. Sampai mereka dia buat patung. Bila buat patung, akhirnya digosok-gosok, akhirnya berlakulah penyembahan berhala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan cerita-cerita begini bagi kita umat kemudian, jangan ghulu di dalam mengasihi orang soleh sampai mereka macam tak mati orang soleh ni, kan? Buat gambar-gambar, patung-patung, replika-replika untuk apa? Untuk mengenangi akhir sekali la yuhmadu uqbah, berlaku perkara yang tidak baik. Maka dakwah Nabi Nuh AS dan dakwah Nabi-Nabi selepasnya, apa dia? Ya qaum u'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah yang esa dan melakukan ketaatan kepadanya. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji lain daripada Allah. Tak ada. Nabi Nuh bertanya, afala tattaqun, oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepada Allah? Mu tak mahu bertakwa? Maknanya Nabi Nuh bertanya kepada kaumnya. Baik, apa respon? Apa dia tindak balas kaumnya kepada dakwah Nabi Nuh? Nabi Nuh panggil dengan baik, ya kaum, wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai keluargaku. Nabi Nuh tak cakap kasar, cakap dengan lembut, dengan bahasanya hikmah. Tapi oleh kerana bercanggah dengan kehendak nafsu mereka, mereka pun jawab. Kenapa mereka tak nak ikut Nabi Nuh? Kenapa mereka tak nak ikut Nabi Nuh? Tengok ayat 24. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata. Ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata sesama sendiri. Dia duduk buat sama dia. Ai faqala al-kufar, berkatalah ketua-ketua minal ashraf wassadah, bos-bos lah kita kata. Dia kata apa? Ma hadza illa basyarum mislukum. Orang ini, siapa dia orang ini? Nuh lah. Dia nama pun dia tak nak sebut. Orang ni kalau dah benci, nama pun tak nak sebut, kan? Ma hadza, orang ni. Sebut je, kan mereka kenal Nabi Nuh. Apalah Nuh ni? Tengok. Malakum ma hadza, dia kata apa? Tidak ada orang ini, orang Nuh ni. Hanyalah seorang manusia seperti kamu. Dia tu manusia macam kamu biasa je. Bukan orang lain, bukannya orang manusia orang pelik. Tapi dia panggil manusia yang ada agenda tersendiri. Dia panggil ada agenda tersembunyi. Apa agenda dia? Yuridu an yatafaddala alaikum. Ini tuduhan. Tuduhan pertama, ia bertujuan, ni orang ni bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Sebenarnya Nuh ni tak ada apa pun, tapi dia nak naik jadi ketua, nak jadi pembesar, nak jadi orang besar, maka direka satu ajaran. Itu tuduhan yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh. Tuduhan yang dibuat oleh siapa? Dengan kaum Nabi Nuh.
Maka dia pun ngaku jadi nabi, litattabi'uh, supaya kamu ikut dia. Sedap juga. Kan dia punya kaum, dia punya teori, Nabi Nuh ni sebenarnya tak ada apa, tapi dia nak jadi ketua, dia pun buat satu cerita, dia kata dia nabi, kamu semua kena ikut dia, bermakna dialah bos kamu. Sedangkan dalam kampung itu sudah ada ketua-ketua yang lain. Ketua yang lain itulah yang dengki tak mau ikut ni. Yang dengki, yang hasad tak mau ikut ni, yang menjadi penghasut ni siapa dia? Al-sadah wal ashraf, orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang ketua-ketua ni yang menyekak jalan ni. Baik. Di antara lagi sebab mereka tak mau ikut Nabi Nuh apa dia? Dia kata Nabi Nuh gila nak jadi ketua. Maka dibuatnya satu ajaran. Kemudian mereka kata, walau syaa Allahu la anzala malaikah. Dan kalaulah Allah berkehendak mengutuskan seseorang rasul, tentulah ia menurunkan malaikat menjadi rasul. Ini dia panggil mawani' nubuwah. Punca mereka tak boleh menerima kenabian Nabi Nuh AS. Dia kata Nabi ni tak mungkin daripada manusia. Sepatutnya kalau Nabi, Allah Ta'ala hantar malaikat, bukannya ambil Nuh. Apa Nuh ni? Mengaku jadi Nabi. Itu yang pertama. Dia panggil al-mawani'. Sekatan halangan untuk mereka terima dakwah Nabi Nuh yang pertama, selain daripada dia tuduh Nuh nak jadi ketua, dia kata sepatutnya yang jadi Nabi Rasul ini malaikat, bukan Nabi Nuh, bukan Nuh. Baik. Yang kedua, mereka tak boleh terima Nabi Nuh. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Ini hujah yang kedua. Maknanya, sepanjang kita hidup ni tak pernah dengar pula atuk kita, opah kita, tok nenek kita zaman dulu duk cerita macam apa yang Nuh cerita ni. Tak ada. Dua sebab mereka tak boleh terima. Panjanglah tuan-tuan dalam surah Al-Qasas ayat 36. Sama je tuduhan-tuduhan yang dibuat kepada Nabi lain pun sama. Dalam ayat surah As-Sad, ayat 4 hingga 8, kalau kita buka balik, sama je cerita. Maknanya tuduhan jahat puak-puak kafir ni, gitulah. Dia nak malaikat jadi rasul. Dia kata tok nenek mereka tak pernah hajar. Tanda tuan-tuan, ini dia panggil mawani' al-qabul. Sebab mereka tak boleh terima dakwah Nabi kerana tidak ada maklumat daripada datuk nenek mereka. Itu dia panggil taqlidul aba. Taqlidul aba maknanya mereka hanya mengikut apa yang diajar oleh tok ayah mereka, oleh tok nenek mereka. Sebab yang ketiga, tanda tuan-tuan, tengok ayat 25. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Allahu Akbar. Nuh tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengidap penyakit gila. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, tuduhan ini sama daripada zaman Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuduhan. Junun, jinnatun, dia ni gila. Orang gila tak boleh buat kira. Kan? Orang gila boleh buat kira ke tidak? Tak boleh buat kira. Dia sudah gila, majnun, macam mana kita mau kira sama dia. Cuma ada lagi lah pelbagai lagi tuduhan kepada Nabi SAW. Contohnya gila, syair,
sahir. Itulah yang pentingnya, tuduhan mereka itu berlegas kita itu. Gila, sihir, penyair, nak jadi ketua, tok nenek tak bagi tahu, tak pernah royak. Itu ya. Baiklah para jemaah sekalian. Setelah Nabi Nuh alaihissalam bersabar lama, kita pun dah baca dalam siri-siri yang lalu, Nabi Nuh tak gopoh. Tidak kata bila orang lawan dia, orang tak dengar kata dia, akak tangan lalu, Ya Rabbi, ahlikhum, binasakan mereka. Kum payakun. Tidaklah begitu. Nabi Nuh alaihissalam setelah melalui proses yang panjang, alfasanatin illa khamsina, kan, 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah 950 tahun. Dan setelah diberi maklumkan kepada Nabi Nuh bahawa tidak ada lagi orang yang beriman selepas daripada itu. Apa jadi? Sebelum apa jadi, ayat 26 kita ada tertinggal satu ujung ayat. Tengok ayat 25 balik. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengidap penyakit gila. Fatarabbasu bihi hatta hin. Fantaziru. Oleh itu kita tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa. Jadi puak-puak Nabi Nuh ni kata apa? Fantaziru binuhin waqtan. Kita sabarlah sekejap. Cari-cari ubat dulu. Boleh jadi Nabi Nuh sedar nanti dia insah balik, dia tinggalkan perbuatan duduk engkar sembahan berhala kita ni. Itu ataupun Yamut, kita tunggu dia matilah. Senang. Bila dia mati, kita pun relax. Allahu Akbar. Puak-puak kafir ni, dia ingat dia pun tak mati kan. Jadi ada dua cara tunggu di sini. Fatarabbasu, tunggu Nabi Nuh sembuh. Sedar balik daripada penyakit dia ni, ataupun kita tunggu dia mati, senang. Dia tak tahu siapa dia mati dulu. Maka selepas daripada itulah penentangan yang kemuncak penentangan, kafir tak nak berhenti juga para jemaah sekalian. Maka setelah 950 tahun berlalu, Nabi Nuh alaihissalam telah dimaklumkan bahawa tidak ada lagi orang yang beriman. Tak ada dah orang beriman. Yang beriman yang ada ni sekarang. Yang lain-lain tu tak ada lagi lah. Barulah Nabi Nuh mengangkat tangan. Tengok ayat 26. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, tolonglah daku kerana mereka mendustakan seruanku. Nabi Nuh AS berdoa, minta dengan Allah Azza wa Jalla pertolongan. Sebab apa? Sebab mereka telah mendustakan. Habis. Mereka telah mendustakan risalahku. Tuan-tuan bayangkan, apabila Nabi Nuh berdoa, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi ada doa mustajab. Setiap nabi ada doa mustajab.
Dan semua Nabi telah menggunakan doa tersebut. Nabi Nuh, Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Qala Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Wa la yalidu illa fajiran kaffara. Tengok dalam surah Nuh ayat 26, ayat 27, itu doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh tanda surah Nuh ayat 26 27, bila Nabi Nuh dapat maklum bahawa tidak ada lagi orang beriman, masa diberi sudah 950 tahun, Nabi Nuh kata, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggal kafir atas dunia ni. Kalau tinggal lagi pun mereka melahirkan anak sama juga jahat, kafir. Allahu Akbar. Kita para jemaah sekalian, jangan mudah-mudah nak doakan kebinasaan orang. Nabi Nuh ni sudah dia mengetahui bahawa tidak ada lagi orang beriman dan penentangan mereka semakin hari semakin sengit, makin kuat. Allah Ta'ala, tengok ayat 27, Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Nuh. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Allahu Akbar. Abidallah. Bila Nabi Nuh doa, Allah Ta'ala jawab. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, lalu kami wahyukan kepada Nuh. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Membuat Nuh, pergi buat. Buat mana? Buat di mana? Atas bukit. Allahu Akbar. Bila Nabi Nuh bawa naik atas bukit, buat bahtera, dia baru je dituduh gila oleh puak-puak kafir. Dia kata, Nabi Nuh ni sudah naik tarah gila berat ni. Baru ni gila sikit, ni gila berat. Mana ada orang buat bahtera atas bukit? Bukan zaman dulu ada keren nak angkat turun. Cari ubat cepat sikit, kan? Begitulah lebih kurang dialog puak-puak kafir. Pergi buat bahtera Nabi Nuh. Bi'ayunina wa wahyina, Allah Ta'ala ilhamkan, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Nuh ilmu bagaimana nak buat bahtera ni, besar ni, atas bukit. Baik. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ, kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan. Dia kata tanur di sini, wafarat tanur. Ulama kata tanur tu air dah mula naik atas bumi. Ada kata tanur ni air keluar, mata air keluar daripada tanur tempat orang buat roti. Kan orang buat roti tu dia mulut sempit, luar bawah. Jadi air tu mula keluar dari situ. Ini sebagai salah satu dari tanda. Nuh, bila kamu tengok air memancuk keluar dari tanur, dari tempat buat roti, itu tandanya taufan, bencana bermula. Habis, jangan tunggu lagi.
Jangan lengah lagi. Fasluk fiha min kullin zawjayn isnain. Bila kamu tengok, maka masuklah ke dalam bahtera itu dari dua dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina. Allahul musta'an. Bila tanda sudah ada, jangan tangguh. Jangan kata tunggu esok aku. Air ni naik terlalu cepat. Air naik terlalu cepat. Deras, kata air. Alirannya deras. Kan macam kita tengok setengah-setengah tsunami. Cepat naik. Ada setengah banjir slow. Macam kami lalui di sini dulu. Tidak laju. Waktu pukul 4 pagi, 24 hari bulan 12, 2014. 24 Disember 2014. Subuh tu, pukul 4 pagi saya sedar ada air di rumah. Kita pun ambil kereta tak tempat tinggi. Kemudian mari solat subuh di masjid, boleh lagi. Selepas solat subuh barulah mula air masuk. Pelajar-pelajar kita duduk berenang depan masjid. Berenang yoya sampai pukul 10 pagi, air dah mula naik. Tenggelam dah kereta-kereta yang ada. Dia mana? Tidak laju. Tapi ada kalanya air cepat laju. Jadi cerita Nabi Nuh ni air cepat naik. Kerana itu Allah beri tanda kepada dia, bila kamu tengok air keluar daripada tanur, daripada tempat buat roti ni, fasluk, cepat. Bawa pengikut kamu, dan hayawan-hayawan satu pasang naik atas bahtera. Jangan tangguh-tangguh lagi. Tak sempat kamu kalau tangguh. Maka semua naik dengan izin Allah Ta'ala, dengar yang kata perintah Nabi Nuh. Maka Allah kata apa? Bila semua naik, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Allahu akbar. Selain daripada orang yang telah ditetapkan hukuman azab kepadanya di antara mereka, dan bawalah ahlimu, keluarga kamu dan pengikutmu, selain daripada orang yang telah ditetapkan hukuman azab kepada mereka di antara mereka dengan sebab kekufuran. Siapa dia? Mereka tu bini dia dengan anak dia seorang. Allahu akbar. Anak dia ni setengah ahli tafsir kata nama dia Kan'an. Habislah. Yang lain Sam, Ham, kan? Hak lain naik atas bahtera. Ini yang tengah kata seorang ni. Nuh kata. Wa nada Nuh, tengok dalam surah Hud. Kita dah bincang ayat ni panjang dulu. Dalam surah Hud ayat 42. Wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Bila Nabi Nuh naik, air pun naik, ombak dia macam bukit. Bom. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. Nuh kata, mari naik cepat. Anak dia naik atas bukit, nak lari naik atas bukit lagi. Tak mau ikut ayah. Jawab budak ni, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah, pergilah. Jalanlah kapal awak tu. Saya naik tu. Atas bukit yang tinggi lagi. Habislah. Nuh kata, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tak ada tempat selamat hari ni kecuali duduk atas kapal. Tengah duduk melaung dengan anak dia. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. Allahu akbar. Tengah duk bercakap, anak dia nak lari, ombak mari, bam. Habis, lemas. Habislah. Allah kata sini dalam ini, illa man sabaqa alaihi alqaul minhum,
kecuali orang yang Allah tetapkan akan binasa dari keluargamu. Siapa dia? Anak dia. Wa imra'ata Nuh. Wa daraballahu masalan ladzina kafaru imra'ata Nuh. Isteri dia seorang. La haula wala quwata illa billah. Bila kita baca kisah Nabi Nuh, kita sebagai seorang Muslim, pendakwah, pak imam, motivator, apa saja orang, kita kena cemas bahawa belum tentu selamat anak duduk sekalinya kita kalau mereka tidak ikut ajaran yang kita bawa. Mereka tak ikut sunnah Nabi SAW, mereka juga akan binasa. Siapa kita nak banding dengan Nabi Nuh? Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Allah uji dia dengan isteri dan anak dia sendiri. Subhanallah. Allahumma sabbitna wa ahlina alal haq. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami, hati isteri dan anak-anak cucu cicit kami, keluarga kami di atas jalan yang benar, di atas landasan yang kau redai, mengikut sunnah Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Walaupun bini Nabi, walaupun anak Nabi, anak Rasul, kalau binasa, binasalah mereka. Jadi kita, isteri Pak Imam, isteri Pak Haji, isteri pendakwah, juga kita kena letak suasana begini. Sentiasalah belajar dengan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ibrahim sentiasa berdoa supaya anak dia jauhkan diri daripada syirik, anak dia mendirikan salat. Inilah doa Nabi Ibrahim yang perlu kita belajar. Baik para jemaah sekalian, sesadarlah, Allah larang Nabi Nuh daripada duduk merayu tentang anak dia. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. Nuh, dan janganlah engkau merayu kepadaku tentang untuk menolong kaum yang zalim itu. Jangan rayu. Anak kamu sudah tenggelam, mati dalam air, binimu pun sama. Binasa. Allahul musta'an. Tapi waktu mana bini dia, wallahu alam, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut yang tenggelam tadi anak dia. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu la tas'aluni. Untuk menyelamatkan orang kafir, aku telah jatuhkan hukuman mereka mati tenggelam. Habislah kita. Sesalah. Mati habis dah. Kerana sungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas. Habis. Selesai dah berapa hari. Ni orang duduk bawa sebar cerita ni. Dia ambil kapal, gambar kapal. Konon-kononnya Nabi Nuh sudah lockdown. Berapa lama? Saya pun terlupa dah. Ada poster orang duduk keluar tu. Nabi Nuh lockdown berapa lama. Duduk dalam air. Kita kata tidak ada riwayat yang sahih berapa lama Nabi Nuh duduk dalam bahtera. Allah sebut kejap ya. Tengok dalam ayat ini. Dalam ayat 28, tidak ada tempoh yang diberi. Tuhan kata apa? Bila selesai mati dia buat kafir. Ayat 28. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang beserta denganmu telah berada di atas bahtera itu, mana Nabi Nuh selamat dah. Semua umat Islam, pengikut Nabi Nuh yang setia dan hayawan yang pasang tadi, tenang di atas kapal Nabi Nuh. Berapa lama dia lockdown, kita kata wallahu alam. Poster yang dia ada itu tidak ada sandaran yang jelas. Boleh lah kalau nak buat poster, tapi nak sandarkan berapa hari lockdown, mengikut KKM lockdown, bermula 2 minggu disambung-sambung. Tapi Nabi Nuh berapa lama, wallahu alam. Allah kata apa? Bila kamu sudah berada di atas bahtera Nabi Nuh, atas bahtera ya Nuh dan pengikutmu, maka kita kena berdoa. Apa doa dia? Faqul, maka hendaklah kamu berkata. Berkata tu, faqul tu bukan doa lagi. Ambil doa setakat ni. Tanda tuan-tuan.
Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berlaku zalim. Ini kata di para ulama, sekiranya kita duduk di kawasan yang berbahaya, ada orang nak kena kepada kita, orang nak kacau kita, kemudian kita dapat menyelamatkan diri keluar daripada tempat yang bahaya tadi, kita baca doa ni. Alhamdulillah allazi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kita daripada kaum yang zalim. Baik. Andainya tak ada kaum zalim, tidak ada kaum zalim, cuma kita duduk di tempat yang berbahaya. Tempat yang berbahaya. Contohnya kita masuk dalam kawasan, bila kita masuk, ada air banjir sini. Dan kita dapat melepasi air tersebut. Ataupun ada apanya, boleh kita baca Alhamdulillahilladzi najjana min haza. Sebut itu je. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita daripada bencana ini. Tanda saya kata. Tak ada kaum zalim lah. Kaum zalim apa ya? Banjir. Ya, Allahu Akbar. Baik, para jemaah sekalian, kita tak boleh lama-lama satu ayat. Kita ada dua ayat lagi. Apabila selesai Nabi Nuh AS, dia telah berkata, Alhamdulillahilladzi najjana, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dengan duduk di atas bahtera Nabi Nuh. Kemudian tamatlah tempoh lockdown atas kapal. Berapa lama? Sekali lagi saya kata, wallahu alam, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebut tentang tempoh. Orang buat tu, itu boleh jadi daripada cerita-cerita lain, cerita Israeliat, tidaklah jadi kesalahan. Tapi kita nak jadikan asas base kepada sumber lockdown kita, sukar. Baik, bila selesai semua, air pun dah turun, maka kita kena baca doa ni. Tanda doa ni. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal, tempat duduk. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, kata di para ulama tafsir, kan boleh kita jadikan ini doa bila kita nak turun mana-mana tempat. Bila kita nak turun mana tempat, kita berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, biarlah aku nak turun ni tempat yang diberkati. Tidak ada berbahaya sini, tidak ada benda yang kacau-kacau, ganggu-ganggu tidak ada. Maka boleh kita baca doa Nabi Nuh AS ketika dia turun dari mana? Dari bahtera dia. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah, Nabi Nuh selamat. Di mana turun Nabi Nuh? Ada kata di Jabal Jud. Kan dulu kita dah cari dalam surah Hud dulu, Jabal Jud. Nabi Nuh bahtera turun di situ. Ada orang kata turun kapal bahtera Nabi Nuh daripada Gunung Jerai dan sebagainya. Kita kata jangan menambahkan lagi koleksi Israeliat dalam dunia kita ni. Kan Israeliat Arab sudah ada, tambah dengan Israeliat Melayu pula, lagi banyak cerita. Jangan banyak ceritalah kita. Biar banyak tadabbur ilmu-ilmu Al-Quran ini. Jangan duk cari benda pelik. Kan? Baru ni orang mari buat pameran. Konon-kononnya ini kayu bahtera Nabi Nuh. Nak ambil mana bahtera Nabi Nuh? Ambil di Gunung Jerai juga. Kita kata janganlah tuan-tuan. Usah menceladukan masyarakat. Penat dah masyarakat kita dengan benda yang pelik-pelik. Cukuplah kita ajar masyarakat yang jelas daripada Al-Quran, yang mari daripada sunnah yang sahih, ataupun daripada cerita-cerita yang baik yang telah dikaji oleh para ulama kita. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita akhiri ayat kita. Inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu. Demikian mana tu? Tengok nota di bawah 1072. Baik, kita habiskan ayat dia. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda, ayat,
tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. Baiklah para jemaah pelajar sekalian, kita tengok nota di bawah. Yakni, apa dia yakni? Apa yang telah ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas kaum Nabi Nuh, yang engkar itu menjadi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, dan untuk menguji manusia yang datang kemudian. Nak uji manusia yang datang kemudian, supaya ternyata siapakah di antara mereka yang mengambil pelajaran daripadanya, dan siapa pula yang degir engkar. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kata di Ibnu Ashur dalam tafsir dia, apakah ayat? Al-ayat yang Allah telah sebut, inna fi zalika la ayatin wa in kunna lamubtalin, kami nak menguji manusia. Apa dia ayat? Tanda ayat di sini, al-ayat ayat dalalat, banyak di antaranya tanda yang menunjukkan bahawa benarnya risalah Nabi Nuh. Dalil dia berdoa, Allah kabulkan doa dia. Satu. Dan binasa semua orang-orang yang telah mendustakannya. Yang kedua, minha ayatun li amsali qaumi Nuh, tanda kepada orang yang kemudian bahawa orang seperti kaum Nabi Nuh yang engkar akan dibinasakan. Maknanya puak Quraisy, kalau kamu juga kerah kepala, engkar, kamu juga akan menerima nasib yang sama. Tiga, ayat tanda-tanda azim qudratillah, besarnya, agungnya kuasa Allah Ta'ala untuk menjadikan taufan dan turunnya air dari langit, keluarnya air dari bumi, serta Allah Ta'ala selamatkan orang-orang Nabi Nuh dan pengikutnya ada di atas bahtera Nabi Nuh di tempat yang diberkati, turun manzilan mubarakan. Yang keempat, di antara ayat tanda-tanda pada ilmu Allah Azza wa Jalla dan hikmat dia, Allah Ta'ala nak bersihkan bumi ini daripada segala bentuk syirik. Mati habis puak-puak kafir musyrik. Istiqsal, itu memang istiqsal, mana azabul istiqsal, azab yang menghapuskan semua kafir. Tinggal lagi bersih bumi ini didiami oleh orang yang beriman. Karena itu Nabi Nuh dipanggil dengan nama Abul Bashar As-Sani, bapa pembiakan manusia yang kedua melalui sulalati Nuh alaihissalam. Baiklah para pelajar sekalian, Allah Ta'ala nak uji kita dengan beberapa ayat. Tadi saya dah sebut 4 ayat ataupun 5 tadi yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala ajar bila Nabi Nuh naik bahtera, tenang, qulil hamdulillah, kata Alhamdulillah. Jadi ayat ini ta'lim, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Nuh supaya bersyukur. Kita pun bila kita naik kenderaan, naik apa, duduk stabil atas kereta, atas kapal terbang, kita kena kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kan? Kena kata, jangan tak kata. Yang kedua, malaikat. Tanda tuan-tuan, malaikat ini adalah satu makhluk yang diketahui oleh Bani Adam. Al-iqraru bil malaikati amun fi Bani Adam. Mengakui adanya malaikat, boleh kata kebanyakan Bani Adam, dia mengakui ada malaikat. Kecuali syawazun min ba'dil umam. Ada sebahagian umat yang terpencil,
Yang ganjil itu je yang tak mengaku malaikat. Dalil dia, tanda tuan-tuan, bukti kita mengatakan malaikat itu diketahui oleh manusia. Tengok ni, bila Nabi Nuh mari, malaikat kaum dia kata apa? Walau sya'allahu la anzala malaikatan. Patut Allah Taala turun malaikat bukan atas Nuh ni mari. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, semuanya kata apa? Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kaum mana pula? Qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikatan. Kaum Fir'aun, falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa'a ma'ahu al-malaikah. Surah Az-Zukhruf ayat 53. Artinya mereka sudah tahu malaikat. Sudah tahu malaikat. Sama ada dia iktiraf malaikat tu hamba Allah Ta'ala yang baik ataupun dia tak iktiraf malaikat, cerita lain. Tapi yang pentingnya umat-umat yang terdahulu dia tahu malaikat. Kan kita pun dah lalui banyak dah kisah-kisah. Kebanyakan mereka yang menentang Nabi-Nabi, mereka kata kenapa Allah tak hantar malaikat mari? Kenapa Allah tak hantar malaikat mari? Tapi macam-macam lah pula. Dia kata malaikat tu anak Tuhan lah. Itu kebingungan yang berlaku kan. Yang engkar malaikat ada ni siapa dia? Misluman qad yatafalsaf. Puak-puak pengikut falsafah. Dia mengingkari malaikat sebab apa? Li'adamil ilmi la lil ilmi bil adam. Tanda sikit bahasa Arab ni menarik. Orang yang mengingkari wujudnya malaikat li'adamil ilmi, kerana mereka tak ada ilmu. Li'adamil ilmi, kerana mereka tidak ada ilmu. La lil ilmi bil adam, bukan mereka ada ilmu bahawa malaikat itu tidak ada. Beza kan? Li'adamil ilmi la lil ilmi bil adam. Dia ingkar sebab dia tak ada ilmu. Sebagaimana kata di ahli-ahli fikir, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh kepada apa yang dia tak tahu. Manusia akan jadi musuh pada benda yang dia tak tahu. Bila tak tahu, dia jadi musuh. Orang cerita, mana ada tok nenek kita tak pernah cerita pun. Engkau ambil kat mana ni pelik-pelik ni? Dia jadi musuh pada apa dia tak tahu. Baiklah. Bila selesai daripada mati semua dua puak kafir, bahtera pun sudah tenang, maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Nuh supaya dia puji Allah Azza wa Jalla bila bahtera tenang. Kemudian apabila nak turun, dia suruh berdoa taufik, bahtera ni akan berhenti di tempat yang selamat. Qul, kata Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita pun boleh kata di para ulama Islam, ustudilla bihi, para ulama mengambil dalil dengan ayat ini ala istihbabi hadzal du'a, sunat kita baca doa ni ketika nak turun daripada bahtera kalau naik kapal. Habis kalau kita tak naik kapal sekarang ni, naik bas, naik kapal terbang, boleh kita baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah. Kan? Bacalah. Baca doa ni. Baiklah, yang terakhir, tadabbur kita yang terakhir, kita duduk dalam keluarga besar, orang yang baik-baik, belum tentu, bukan satu jaminan bahawa keturunan dia, anak cucu dia juga baik. Allahul musta'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang saleh, orang yang istiqamah di atas jalan yang benar, orang yang mengikut petunjuk Al-Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi SAW, jauh daripada kumpulan-kumpulan yang munharifin, ad-dhalin, daripada segala perikutan-ikutan yang pelik-pelik. Baiklah, tamatlah kita. InsyaAllah kita sambung bincangan kita yang dalam siri yang akan datang, bermula ayat 31. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Lepas Nabi Nuh selesai semua, mari pula kaum yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.